The Malaysian Muslims from eating non-halal, but also want to save the Muslims in Australia and the broader community in general who are consuming the unhygienic meat. Also to bring awareness of this issue to the Australian media with supporting evidence in my possession. Also, I'm engaging the anti-corruption in Australia, IICAC, for what Sigma and NAR is corruption with the halal, and also the Work Fair Commission will be involved, inshallah, and taking action for how the halal workers' rights have been abused. Inshallah, with the will of Allah, the truth surely will prevail. Sigma, I told them in the first time. Afterwards, I called even the Sigma audit, Ibrahim, and he never responded my call afterwards. So everything is clear. These people, they hijacked that halal with their own system. Sebagai NGO yang menjaga kepentingan dan kebajikan masyarakat Islam Malaysia khususnya, kami tidak berhenti untuk terus mencari saksi, bukti dan petunjuk agar permasalahan ini dapat diselesaikan hingga ke akar umbi. Jadi seperti yang dijanjikan, pihak Perkemas telah membuat laporan polis terhadap salah laku ini kepada pihak berkuasa, iaitu pihak Polis Diraja Malaysia PDRM di Putrajaya dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Laporan ini telah dibuat pada 17 Mei 2022. Ini adalah langkah pertama bagi pihak kami dan juga PPIM, dan kami akan follow up dengan lebih banyak maklumat dalam jangka Perkemas ingin membuat beberapa tuntutan. Yang seterusnya, kami menuntut penggantungan serta-merta Badan Halal Sigma sehingga siasatan terperinci selesai dijalankan. Kegagalan Sigma sebagai badan halal yang diktiraf JAKIM untuk memantau TFI malah penglibatan secara langsung pihak Sigma untuk menutup pelbagai salah laku. Halal ini jelas dinyatakan dalam pernyataan media yang dikeluarkan oleh Sigma bertarikh 12 April 2022, di mana mereka menyangkal dakwaan salah laku dan pelanggaran SOP halal di loji sembelihan yang berbeza selain daripada TFI. Jadi apabila terbukti TFI ini melanggar SOP, beberapa banyak lagi loji sembelihan di bawah mereka yang turut melanggar SOP. Muhammad Adil Rahman has informed me on my occasion that the halal authorities from Indonesia, Malaysia and Singapore are in his hands. Apa yang dimasukkan di sini? Having JAKIM, MUIS in his hands. Bagaimana satu individu boleh mengawal JAKIM, MUIS di dalam tangan seorang? Okey, SD3 pun lagi sekali, Slaughterman diminta melabelkan bangkai sebagai halal. Malahan tiada supervisor halal yang memantau. SD2, lihat item 6A, B, C, D dan juga E. Blunt abuses by Sigma and endorsed by JAKIM. Penipuan yang dibuat oleh Sigma di-endorse oleh JAKIM. Yang seterusnya, SD4, Statutory Declaration. Read the clear abuses of JAKIM's favourite of FCB. Bukan sahaja mengabaikan kebajikan terhadap haiwan sembelihan, malahan ini turut berlaku kepada pekerja. Item 19 jelas menggambarkan bagaimana kuasa yang diberikan oleh pegawai atasan JAKIM ini membolehkan Muhammad Adil Rahman bertindak di luar batasan. Bagi merumuskan SD ini ataupun Statutory Declaration, akuan bersumpah, jelas dinyatakan bahawa situasi yang membimbangkan ini kebanyakannya dibuat oleh rakan baik pegawai atasan JAKIM, iaitu Muhammad Adil Rahman. Proses penyembelihan tidak mengikut SOP halal yang ditetapkan dan panduan syariah yang sama sekali diabaikan. Membenarkan penyembelih bukan beragama Islam untuk menjalankan proses penyembelihan. Yang seterusnya, beri layanan yang buruk terhadap penyembelih. Penyembelih diugut dengan ancaman pecat tanpa sebab. Sama sekali tidak mempedulikan kesihatan dan juga kebajikan penyembelih, malah memaksa mereka bekerja walaupun cedera. Justru itu, laporan kepada pihak polis dan juga SPRM telah dibuat, dan pihak Perkemas dan juga PPIM sekali lagi menyeru agar tuntutan utama kami, iaitu pengantungan serta-merta Badan Halal Sigma
sehingga siasatan terperinci selesai dijalankan serta siasatan penuh terhadap pegawai-pegawai atasan JAKIM yang terlibat secara langsung dengan Sigma dan sekutunya seperti Muhammad Adil Rahman dapat dijalankan serta-merta dengan tulus kerana ini melibatkan integriti halal dan masyarakat Islam Malaysia. Kita harap benda ini membuka mata kita semua pasal dah berpuluh tahun kita menghadapi keadaan ini dan kita pun tak tahu macam mana akan datang ni. Jadi kita kena minta lah agensi-agensi yang berkaitan ini supaya proaktif. Maknanya kena lebih daripada kita-kita yang NGO biasa ni yang macam pekemas buat ni satu kerja yang dan ini tuan-tuan pun boleh nampak ini bukannya buat kerja yang tanpa kos. Ini bukan mudah. Dan mungkin juga menteri menyebut dia nak berjumpa dengan pemberi maklumat. Mungkin saya rasa tidak ada masalah tapi kementerian atau jabatan kena buat urusan yang melibatkan perbelanjaan yang kita boleh minta network kita di sana yang macam ni ke ni yang duduk kat Australia ni supaya boleh mengaturkan pasal dia melibatkan keselamatan. Kita pun uhara juga pasal benda macam ni kalau diugut ataupun dicederakan dalam keadaan hari ini apa-apa pun boleh terjadi. Jadi kita minta kementerian atau agensi supaya proaktif dan datang dengan integriti. Pasal sebelum ini ada yang mengatakan bila dia kata dia pergi melawat orang di sana tak jumpa pun. Jadi benda-benda seperti ini membawa keraguan lah yang saya harap kita semua rakyat Malaysia. Jadi kita harap benda ni diteruskan, maknanya apa yang kita nak buat, sistem mana kita nak pakai, apa nak jadi pada stok yang ada dan macam mana kita perlu lakukan atau agensi perlu lakukan untuk menjadi lebih proaktif, bukan setakat menerima maklumat. Dia pun kena pergi kepada lapangan untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas untuk tindakan seterusnya supaya jika ada pegawai-pegawai didapati tidak telus, maka tindakan diambil. Itu kena juga. Dan of course last adalah kita menyeru, maknanya kalau mungkin buat pertama kali kepada para pengguna di luar sana, pada NGO, pada individu yang rasa terkesan dengan perlakuan ini, ambil tindakan. Because it's a very serious matter for us. As I said before, we have a network in Australia, the Sahabas 99, that are willing to support you in any way possible. InsyaAllah. Kita telah mendedahkan di mana mereka yang terlibat dalam isu integriti halal yang melibatkan JAKIM, yang melibatkan Sigma, yang melibatkan TFI Abattoir. Jadi kita telah dedahkan nama-nama yang terlibat. Jadi ini adalah penting untuk kita lihat, dan selaku Presiden Pertubuhan Kebijakan Rakyat atau Pekemas, jadi kita menyambut baik sebenarnya tindakan JAKIM dan juga Jabatan Veterina menerusi kegiatan media yang dibuat pada 14 Mei di mana beliau telah menggantung kelulusan yang diberikan oleh Logi Sembelihan Thomas Food International Laboratorium berikut kuasa serta-merta, dan juga Sigma selaku badan persediaan halal yang bertanggungjawab dalam penyelidikan halal ke atas loji sembilan tersebut. Dan alhamdulillah beberapa individu telah kita dedahkan, antaranya Muhammad Adil Rahman daripada Sigma, dan beliau juga merupakan CEO kepada Oceania Training Center, dan beliau juga dengan Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi yang juga merupakan seorang yang terlibat dalam industri halal di Malaysia. Dan kita minta pihak-pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Dan semalam saya telah buat dua laporan. Yang pertama laporan SPRM dan yang kedua laporan kepada pihak polis. Dan hari ini saya telah dedahkan kita punya whistleblower daripada Australia, di mana beliau telah mendedahkan mereka-mereka pelaku-pelaku rasuah, pelaku-pelaku integriti, pelaku-pelaku moral yang terlibat dalam isu integriti halal di Malaysia dan juga di Australia. Dan kita lihat bagaimana rapuhnya integriti kita sebagai pejabat awam. Kita boleh tewas dengan integriti yang saya rasa yang tak sepatutnya kita lakukan dalam menentukan halal dan juga haram di Malaysia. Dan isu ini perlu kita tangani segera, terutamanya pihak berkuasa untuk mengambil tindakan kepada mereka yang terlibat.